Salah satu sebab aku suka climbing ni adalah untuk aku menikmati keindahan waktu turun bukit ni. InsyaAllah sama-sama kita menikmati pemandangan dan keindahan ni bersama-sama. Sambil-sambil tu juga aku nak berkongsi 5 tips 5 tips ketika turun daripada bukit untuk road bike terutamanya, dan juga sebenarnya untuk mountain bike juga boleh diguna pakai juga tips-tips ini. Perbezaan road bike dan mountain bike ni, perbezaannya road bike di atas jalan raya, manakala mountain bike pula adalah di jalan yang tidak berturap ataupun off-road. Jadi tips pertama yang aku nak kongsikan pada hari ini adalah fokus. Fokus waktu kita turun bukit ni adalah sangat-sangat penting bagi aku. Tumpuan yang sepenuhnya harus kita bagi. Kita mesti tengok dekat depan kita apa yang ada. Macam naik road bike ni, kalau kita berkongsi kena jalan ni dengan kenderaan yang lain, so kita kena tengok apa kenderaan yang ada dekat depan kita, macam mana jarak dia dengan kita. So fokus yang pertama. Kita mesti fokus 50 ke 70 meter di hadapan kita. Apa akan terjadi? Kita dah boleh nilai apa yang akan terjadi 50 ke 70 meter di hadapan kita. Bagi aku mountain bike ni fokusnya kepada jalan. Jalan yang tak diturap ni biasalah kadang-kadang ada lubang, ada batu besar. So tumpuannya lebih kepada jalan. 50 ke 70 meter jalan di hadapan tu ada apa? Yang kedua, yang sangat penting adalah brake. Bila kita nak brake basikal, tangan mestilah sentiasa berada di brake basikal untuk kita memberhentikan basikal ataupun memperlahankan basikal apabila perlu. So bagi aku, kita tak boleh nak memberhentikan ataupun nak brake secara mengejut. Kalau kita brake secara mengejut akan menyebabkan keseimbangan basikal tu hilang dan peratus untuk kita jatuh tu adalah sangat tinggi. Jadi kita kena brake dalam keadaan slow and steady. Bagi aku ataupun cara yang aku buat, kalau aku turun bukit, aku nak brake, aku akan brake depan dan belakang secara serentak tapi dalam keadaan yang paling minimum. Sebab apa aku buat macam tu? Bayangkan kalau aku menggunakan brake belakang saja secara maksimum, apa akan terjadi? Satu kemungkinan tayar basikal aku, tayar belakang tu akan berhenti dan menyebabkan terseret. Itu kalau brake belakang. Bayangkan pula kalau brake depan, kita brake depan secara mengejut dan apa akan terjadi? Silap-silap orang utara kata tertomoh ke depan. Wikang tak jadi, tertomoh ke depan pula. Yang ketiga pula, aku rasa ramai cyclist termasuk aku sendirilah terlepas pandang bila kita turun daripada bukit, tak kira lah sama ada off-road ataupun dengan road bike, iaitu pedal. Di manakah kedudukan pedal yang selalunya kita letak? Pedal tu mestilah berada di tengah-tengah. Tidak berada di bawah sebelah kanan atau sebelah kiri. Kenapa tidak boleh pedal itu berada di sebelah kanan atau tidak boleh berada di sebelah bawah kanan atau kiri? Bayangkan kalau kita main off-road lah, MTB, tiba-tiba ada batu besar kat depan tu dan tersangkut dekat pedal. Ataupun kita naik road bike pun, kita turun, kita tengah layan nak cornering, tiba-tiba tersangkut dengan pedal. So pastikan pedal itu berada di tengah-tengah, tempat yang paling selamat. Ataupun kalau kita nak corner sebelah kiri, pedal sebelah kiri mesti berada di sebelah atas. Manakala kalau kita nak corner di sebelah kanan, pedal sebelah kanan mesti berada di sebelah atas supaya ianya tak tersangkut jalan. Kalau tersangkut tu, bayangkan dalam keadaan kelajuan yang agak laju, apa akan terjadi? Tertomoh lah lagi sekali, ataupun akan berlaku kemalangan-kemalangan yang tak diingini.
Yang keempat ni adalah jangan terlalu rapat dengan kenderaan yang ada dengan kita tu lah. Sebab kita ni macam road bike, kita berkongsi jalan ni. Macam aku tengah turun Gunung Jerai ni, berkongsi jalan dengan kenderaan-kenderaan lain. Macam ni ada kereta, ada lori. Macam yang tadi, contoh yang paling real tadi tu, aku nak berlanggar dengan Hilux tu lah. First kali aku dah follow dalam jarak yang jauh. Yang keduanya aku dah standby brake, aku dah mula brake. Dan aku juga memberikan tumpuan tadi sebenarnya. Cuma aku tak dapat agak bila Hilux tu berhenti terpacak terus. Aku ingatkan dia nak berhenti slow-slow dan terus berjalan, tapi dia berhenti terpacak sebab dia nak tanya brother tu nak tumpang naik tak untuk turun ke bawah. Jadi yang itu yang aku tak dapat agak. Alhamdulillah aku dapat overtake dia dan tak berlaku sebarang kemalangan. Jadi siapa-siapa pun, macam mana kita berhati-hati pun boleh terjadi kemalangan. Yang seterusnya, yang terakhir, yang kelima adalah rest. Turun bukit pun nak kena rehat ke? Mungkin ramai yang tertanya-tanya, biar betul lah turun bukit pun nak kena rehat. Ya, bagi aku penting juga untuk kita rehat. Bila turun bukit ni nampak macam mudah, tapi sebenarnya bila ikut balik point yang nombor 1 aku bagi tadi, tumpuan, memberikan tumpuan tu, kadang-kadang otak kita penat, kita dah tak boleh fokus. So kita cari tempat yang selamat untuk kita rehat. Itu yang pertama lah, point untuk rehat. Yang keduanya, bagi kes macam aku ni, turun Gunung Jerai ni, dekat depan tu ada 2 biji lori. Jadi kereta lain semua jadi slow. Jadi aku nak follow belakang kereta lain pun tak seronok lah, sebab kelajuan yang aku nak bukan macam tu. Aku nak laju sikit lah kan. Itu tersangat slow kan bagi aku. So aku berhenti rehat dulu, ambil angin dulu, kemudian aku teruskan perjalanan. Jadi aku dapatlah kelajuan yang agak selesa bagi aku, tak terlalu laju sangat, around 30 ke 35 km per hour. Dan poin ketiga ini bagi aku sangat penting lah. Berehat ni bukannya untuk badan kita je, tapi juga untuk basikal. Terutamanya basikal-basikal yang pakai rim carbon dan caliper brake. Bila kita dua kombinasi ni, bila kita turun bukit, kita selalu main brake. Bila brake tu akan berlaku geseran dan akan menyebabkan kepanasan lah, akan menyebabkan panas lah rim carbon kita tu lah. Jadi bagi aku berhenti sekejap, bagi rim sejuk. Rim carbon ni faham-faham lah agak dia kan, boleh tahan, boleh dapat sebiji motor lah. Silap-silap boleh dapat sebiji basikal. Jadi berhenti, kita sejukkan dulu rim basikal kita, rehat-rehat dulu. Lepas tu kemudian kita teruskan perjalanan. Jadi bagi aku itu adalah 5 tips asas untuk menuruni bukit. Sama-samalah kita berhati-hati semasa bersukan, supaya apa pun sukan yang kita buat adalah untuk menyihatkan tubuh badan dan tidak memudaratkan tubuh badan kita lah. Tak nak lah nanti bila kita jatuh basikal, kena duduk kat rumah, nak kena recovery balik. Jadi tak seronok kan. Sama-samalah kita berhati-hati. InsyaAllah. Terima kasih kerana menonton channel aku. Dan kepada yang belum subscribe, jom subscribe. Dan jangan lupa tekan butang loceng. InsyaAllah lepas ni aku akan kongsikan sedikit beberapa ilmu yang aku dapat daripada membaca ataupun daripada pengalaman sendiri dan juga kawan-kawan untuk kita kongsikan bersama. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Assalamualaikum. Jumpa lagi.